يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. كل
القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, hari ini kita dah masuk satu Safar. Muharram sudah berlalu, hari ini kita masuk satu Safar. Alhamdulillah, satu Safar 1443 Hijriah. Tuan-puan, kalau dulu bulan Safar ni, tuan-tuan, dalam kalender dulu yang saya ingat masa kecil-kecil, tercatat, tuan-tuan. Tercatat mandi Safar. Bahkan ada setengah-setengah negeri ketika itu declare public holiday hari Safar tu. Kononnya nak tolak bala dan sebagainya, pergi berenang, pergi air, pergi macam-macam. Kononnya nak tolak bala, bala Safar, bulan Safar, bulan berbagai-bagai musibah, dan nak menolak musibah itu mengharunglah air dan sebagainya. Itu tak ada lagi dah, alhamdulillah. Benda-benda macam itu dah tak ada lagi dalam kehidupan kita. Semakin jernih akidah kita, semakin jernih amalan kita. Kalau tak ada tu, tuan-tuan, amalan karut-marut itu akan menjejaskan persoalan akidah kita, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat bersyukur, tuan-tuan. Allah berikan segala-galanya kepada kita di Malaysia ni. Allah berikan segala-galanya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan yang tak pun Allah bagi, tuan-tuan tak nak pun Allah bagi. Semuanya Allah bagi demi keselesaan insan sebagai makhluk yang terpuji, makhluk yang paling istimewa. Allah bagi segala-galanya kepada kita. Dan oleh kerana itu, kita membayangkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu syukur menggambarkan syukur terhadap apa yang Allah beri kepada kita ialah kurangkan sesuatu dalam hidup kita ni. Kurangkan untuk diberikan kepada orang lain supaya orang lain dapat menikmati apa yang telah kita sama-sama kita nikmati itu. Maksudnya sharing and caring, sharing and caring, sharing and caring. Salah satu institusi dalam Islam ialah wakaf. Jadi pagi ni tuan-tuan kita nak cerita wakaf ni. Macam mana nak wakaf ni? Untuk mak, untuk ayah yang telah pergi, wakaf harta dan sebagainya. Ada orang berbagai-bagai jenis wakaf, tuan-tuan dan puan, wakaf am, wakaf khas, berbagai-bagai wakaf dan sebagainya. Alhamdulillah, saya pun nak cerita pengalaman peribadi tentang wakaf ni nanti bila kita berbesiaran terus, waktu kita terus nanti, insya-Allah. Yang bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, tidak lain dan bukan tetamu kita pada pagi ini, dan pada mula tahun lepas lagi sampai sekarang ni, iaitu orang kanan kepada Aman Palestin. Dan tuan-tuan dan puan juga merupakan imam masjid wilayah Persekutuan, salah seorang imam di situ, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aqib Abdullah. Ustaz Muhammad Aqib Abdullah bersama dengan kita pagi ini, tuan-tuan, membincangkan satu tajuk institusi wakaf dalam Islam. Itu, tuan-tuan, ini bukan pembicaraan akademik. Saya dah tengok dah, tuan-tuan kata, apa ni, ini akademik ni. Bukan. Ini menyentuh persoalan, tuan-tuan, tak kisah. Tuan-tuan miskin ke, tuan-tuan kaya ke, tuan-tuan apa ke, semuanya mengenai kita. Jangan kata kalau kita misalnya tidak berupaya, miskin tak boleh berwakaf. Tidak. Ataupun terlalu kaya,
menyebabkan tuan-tuan banyak peluang untuk wakaf tetapi tidak mewakafkan sesuatu dalam hidup ini. Kalau misalnya di luar negara, misalnya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akib yang belajar di Kahirah, tuan-tuan yang belajar di Azhar, Universiti Azhar itu daripada asal sampai sekarang pun dibangunkan antara institusi wakaf. Antara negara dalam dunia ni yang terkenal dengan pewakafannya, universiti diwakafkan, hospital diwakafkan, hal-hal mengenai keperluan masyarakat diwakafkan, Turki, tuan-tuan. Turki adalah sebuah negara dalam dunia ini yang banyak melaksanakan prinsip-prinsip wakaf dalam membangunkan negara, dalam membangunkan institusi dan sebagainya. Dan juga membangunkan individu dalam konteks untuk mendekatkan diri kepada Allah. Individu dalam konteks mengamalkan Islam, agama suci Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka dia menggunakan satu institusi dalam konteks sedekah yang lebih besar, dalam konteks infak yang lebih besar. Dalam salah satunya adalah institusi wakaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz dah mula kerja ke belum lagi? Alhamdulillah. InsyaAllah saya habiskan cuti tahun sikit-sikit, aku akan masuk kerja lah. Alhamdulillah. Agaknya dalam 2 minggu lagi kerja lah kot. Seminggu lagi insyaAllah. Seminggu lagi insyaAllah. Para penonton, teman-teman, tuan-tuan ramai teman-teman tanyakan anak-anak murid Ustaz dalam Facebook ni. Anak murid Al-Quran menanyakan tentang Ustaz dan juga kepada siapa yang biasa singgah di masjid wilayah. Kadang-kadang tuan-tuan giliran Ustaz Muhammad Akib menjadi imam, tuan-tuan dia akan diimami oleh Ustaz Muhammad Akib Abdullah insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak cerita pagi ini Ustaz, satu benda yang sangat hebat. Sebenarnya sangat hebat tapi tersembunyi Ustaz. Hebat tersembunyi. Tidak dikedengahkan, tidak didedahkan, padahal kan itulah institusi yang paling hebat dalam sistem ekonomi, pembangunan ekonomi Islam. Ustaz mulakan sikit apa dia institusi wakaf dalam Islam. Sila Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sebelum tu Ustaz. Orang sebut wakaf ni tak sedap lah Ustaz. Bukan wakaf Ustaz. Wakaf tak sedap Ustaz. So, betul kan sebut tajuk Ustaz? Wakaf ya. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Hassan Ayahanda kerana sudi untuk bersama-sama kita hari ini membincangkan satu isu ya untuk menggalakkan kita untuk beramal ya, antaranya ialah institusi wakaf ya. Wakaf ini waqafa ya, bukan wakaf. Wakaf tu rumah wakaf kecil ya. Wakaf adalah dalam arti kata makna dia menahan. Waqfun ni makna dia menahan. Ya. Jadi sebab itu wakaf ni dia punya kelebihannya begitu besar. Ya, antaranya ialah dan dia adalah merupakan ibadat harta. Ibadat harta. Ibadat ni sembahyang, puasa, zakat, kita baca Quran. Itu ibadat peribadi kita lah tuan-tuan. Ya, tapi ini adalah satu jenis ibadat harta. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam konsep segi ekonominya tuan-tuan ya, walaupun kita ini diberi kebebasan untuk memiliki harta secara individu. Nak jadi kaya, silakan. Nak jadi miskin, silakan. Nak jadi orang senang, silakan. Tetapi tuan-tuan, Islam ni cantik, dia tidak membebaskan secara mutlak. Bahkan adanya satu ibadat ya untuk sama-sama kita, ibadat sosial ya, ibadat kemasyarakatan. Apa dia? Iaitu wakaf. Jadi kita nak berkongsi harta, sesama umat Islam, sesama manusia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jadi kita menarik satu kepentingan peribadi kepada kepentingan awam. Itu nama dia wakaf tuan-tuan ya. Jadi harta wakaf tuan-tuan ya. Jadi itu dia, Islam sangat cantik tuan-tuan. Adanya wakaf, adanya sedekah, adanya fidyah, adanya apa tuan-tuan ya, zakat ya. Semua itu mengeluarkan kepentingan peribadi kepada kepentingan umum tuan-tuan. Jadi tuan-tuan,
Jadi kita bukan masyarakat kapitalis, ya. Kapitalis ni dia yang mana kaya akan kaya sekaya-kayanya. Yang miskin akan apa kerana. Tak akan peluang, ya. Tapi Islam menjaga kepentingan umum. Sebab itu kita tidak ada perbezaan antara kaya dan miskin. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang kaya dia boleh buat wakaf. Jadi wakaf untuk siapa? Untuk harta itu digunakan untuk kepentingan umum. Jadi tuan-tuan, itu dia di antara di antara hikmah wakaf, tuan-tuan. Dan sebab itu wakaf dalam segi sebut dari segi segi pengertian, tuan-tuan, ya. Pengertian dia ialah disebut hadis Nabi SAW disebut sebagai al-habsu, ya, ataupun habsul aslu wa subulul thamarah. Itu pengertiannya. Habsul aslu wa subulul thamarah, iaitu menahan yang asal dan juga kita menggunakan, kita memanfaatkan segala buah-buahnya. Alhamdulillah, Datuk Hasan telah mewakafkan tanahnya di Shah Alam, tuan-tuan, sebanyak 2 juta lebih, tuan-tuan, ya. Kemudian tanah itu terhenti pemilikan peribadi Datuk Hasan kepada pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil manfaat daripada tanah tersebut. Ini dikatakan wasubulus thamarah, ya. Jadi kita mengambil buah daripada tanah itu dengan membina sebuah anjung husnul khatimah untuk orang belajar, untuk orang menalami ilmu, tuan-tuan, ya. Jadi kita mengambil manfaat daripada situ, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu dia yang dikatakan wakaf, iaitu memindahkan milik peribadi, milik kepada milik umum, tuan-tuan. Itu kehebatan Islam, supaya manusia ini tidak tidak ada guideline, tidak ada perbezaan yang begitu ketara seperti mana masyarakat kapitalis yang menjarakkan, yang mana kaya sangat, yang mana miskin akan miskin sangat, tuan-tuan. Jadi itu dia sebagai mukadimahnya, ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita dapat menjayakan satu amalan yang amat terpuji. Mudah-mudahan kita juga akan mendapat. Dia ada kelebihan, insya-Allah. Nanti kita akan bincang kelebihan wakaf, insya-Allah. Itu. Para penonton, dalam teori pembangunan ekonomi yang saya sikit-sikit terdedah lah, Ustaz, ya. Dia ada dua falsafah, Ustaz. Satu namanya growth. Growth ini ialah pembangunan ekonomi daripada yang kurang membangun kepada yang membangun, daripada miskin menjadi kaya, daripada kaya bertambah lagi kekayaan. Itu kita panggil growth. Growth maknanya pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi. Satu lagi, Ustaz, ialah distribution. Distribution maknanya dalam growth itu kita menyebarkan, kita membagi-bagikan, kita mengagih-agihkan. Itu namanya distribution. So dalam zakat ni, Ustaz, ialah mana dalam wakaf ni, masya-Allah, saya nampak dua-dua tu ada. Growth maknanya kita tak nak harta kita tak ada keupayaan nak membangunkan, akhirnya kita wakafkan. Jadi institusi wakaf itu, badan wakaf itu akan membangunkan dalam berbagai bentuk dibangunkan. Itu satu. Kemudian, ya, yang Ustaz cerita tadi, pemilikan individu dijadikan sebagai pemilikan community, pemilikan masyarakat dan sebagainya. Inilah distribution. Sebab kita tanda dalam masyarakat Islam tu yang kaya dengan dunia kekayaan dia. Tinggal yang miskin, tuan-tuan. Apa kerana Ustaz kata tadi. Di bawah sistem kapitalis, yang kaya terus menjadi kaya, yang miskin terus terpijak menjadi kemiskinan dengan kemiskinan. Jadi, tuan-tuan, apa maknanya sistem wakaf ni adalah sistem namanya justice, tuan-tuan. Justice maknanya keadilan. Justice, economic justice, keadilan ekonomi. Social justice, keadilan sosial. Jadi maknanya, tuan-tuan, Islam sudah melihat sistem ini 1400 tahun dulu, tuan-tuan. 1400 tahun. Tetapi oleh kerana sistem barat ni dipopularkan, kita belajar barat, negeri barat, di Amerika, di Australia, di England, di Eropah dan sebagainya, akhirnya tenggelam, Ustaz, tenggelam. Yang satu sistem yang ada dalam Islam ni, masya-Allah, hebatnya. Universiti Azhar, Ustaz belajar Universiti Azhar. Macam mana? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Masya-Allah, tuan-tuan. Ribuan tahun, tuan-tuan. Jadi, Ustaz, saya nak menyebutkannya. Sayangnya, macam mana kita nak balikkan balik? Sekarang memang ada movement. Satu movement, ada kawan saya, Ustaz, namanya
Dr. Ghazali Muhammad Noor. Datuk Dr. Ghazali Muhammad Noor telah dipilih untuk dalam wilayah persekutuan ni, Majlis Agama Persekutuan, dia mengetuai satu jawatan kuasa khusus untuk membangunkan harta-harta wakaf di wilayah persekutuan, termasuklah Putrajaya dan sebagainya. Jadi maknanya macam di Selangor, Ustaz, Selangor kita ada satu perbadanan namanya Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Maknanya sudah menghala ke situ. Ada perbadanan yang khusus menjaga harta-harta wakaf dan membangunkan harta-harta wakaf, sebab pembangunan daripada itu insya-Allah distribusinya akan dirasai oleh setiap orang Islam di Malaysia, di negeri Selangor khatin dan di Malaysia amnya. Jadi macam mana? So, persoalan saya, Ustaz, macam mana wakaf institusi yang begitu hebat, tak ada di barat, tak ada di timur, yang ada ialah pada Islam, tapi tenggelam, Ustaz, tenggelam. Entah macam mana tenggelam oleh kerana pahaman sistem kita kepada kapitalis. Sistem kapitalis kita mengatasi, dan kita lebih kenal sistem kapitalisme daripada sistem wakaf itu. Macam mana, Ustaz? Jadi, sebab apa tenggelam? Yes, pertama sekali, kita boleh katakan bahawa kita dijajah begitu lama. Ya, daripada Portugis ke Belanda, Belanda ke Inggeris, yang menyebabkan pengamalan Islam itu agak tergugat. Ya, itu yang pertama. Walaupun kita ada kesultanan, ya, alhamdulillah kesultanan, tapi senang kata tenggelam pun tak juga tu. Sebab kita punya kita tengok dari segi pengwakafan, ya, amalan orang tua dulu pun wakaf ni bukan satu benda yang asing, jangan. Ya, saya tengok, ya, kita alhamdulillah bermula daripada masjid diwakafkan, subhanallah. Ya, tanah kubur diwakafkan, pusat-pusat pengajian yang juga diwakafkan, tuan-tuan. Ya, pondok-pondok yang dah ada dah. Cuma sebenarnya Datuk kata tak dipopularkan, ya, tak diuruskan dengan cara yang terbaik, ya, yang menyebabkan benda itu agak tenggelam, tuan-tuan. Dan satu lagi saya nak tengok segi kepercayaan orang. Orang bila sebut tentang tanah wakaf ni, tuan-tuan, ya, orang agak sangsi. Wakaf apa? Sekarang ni pun menjadi satu polemik juga, satu perkara, iaitu bila tanah wakaf terlalu banyak menyebabkan tak diurus dengan cara yang terbaik. Ya, pertama. Salah satu sebabnya ialah kan jadi orang tak faham, ya. Ramai orang buat wakaf khas. Dia wakaf ada dua. Pertama wakaf am dan wakaf khas. Wakaf khas ni apa dia? Ya, iaitu wakaf khas ni ialah kita wakaf tanah ni nak buat tanah kubur. Jadi banyak sangat tanah kuburnya. Jadi gitu. Ya, sedangkan kalau dia buat wakaf am, umum. Jadi boleh dibina institusi pengajian, boleh dibuat hospital, boleh dibuat sekolah. Jadi tuan-tuan. Jadi bila disempitkan, maka sebab tidak ada ilmu, ya, bila disempitkan menyebabkan benda itu agak tergugat untuk melakukan. Yang kedua, sebab itu kepercayaan yang menyebabkan orang ragu untuk nak buat. Yang keduanya ialah segi ilmu lah, ya, sebab sebenarnya wakaf ini adalah satu benda ijtihadi, benda yang banyak perlu diijtihad, kan. Sebab itu hari ini dah keluar dah macam mana wakaf servis, ya, wakaf barang yang mudah alih, ya. Sebelum ni tanah, iqar, bangunan saja. Ya, sekarang ni kita dah mula dah buat macam mana aku nak wakaf servis aku. Jadi dah mula disebut oleh masyarakat. Dah mula untuk disebut dalam perbincangan tentang wakaf ini. Jadi itu, ya. Jadi makna dia satu kepercayaan. Jadi bila orang percaya, orang akan buat. Jadi kepercayaan ni, ya. Jadi kita kena bina kembali kepercayaan. Seperti mana yang Datuk sebut tadi, ya, apa yang berlaku di Turki. Ya, subhanallah. Ya. Kalau kita tengok sebuah masjid di Turki tu, nama dia Masjid Sulaimaniyah. Ya. Kalau saya boleh tunjuk gambar di sini. Oh, tak ada pula. Ya. Subhanallah. Di masjid itu bukan hanya masjid. Ada pusat pengajian. Ya. Ada kedai-kedai. Ya. Kemudian ada sauna. Apa sauna ni? Tempat mandi tu, sebab orang musim sejuk ni dia kena mandi air panas, ya. Di situ ada. Jadi dia adalah pusat komuniti. Jadi dia tidak terhad kepada ibadat sahaja. Bahkan dia gunakan
luas konsep wakaf. Jadi menyebabkan orang percaya, orang yakin. Subhanallah, di Turki yang kita tengok berbagai jenis wakaf. Ada wakaf hotel, ada wakaf hatta baju pengantin pun mereka wakafkan. Baju pengantin pun mereka wakafkan. Jadi maknanya hari ini kita nak semarakkan amalan wakaf ini, ya. Sebab bila kita tahu kepentingan tentang wakaf ini menyebabkan kita percaya, ya. Sebab itu, dan sungguhnya saya nak sebut juga bahawa wakaf ini dia tidak terhenti kepada satu generasi. Tapi kalau kekayaan peribadi, ini kalau mengikut kajian, Datuk, ya, kajian, kalau kekayaan peribadi, saya kaya contoh dia, anak saya akan warisi. Sampai satu tahap, anak saya akan perhabis kekayaan itu. Ya. Okey, katakan anak saya dah mempertahankan, cucu saya akan mewarisi. 3 generasi je, dia akan habis. Tetapi subhanallah, kekayaan wakaf ini dia akan turun-temurun, dia tidak akan tiris, dia tidak akan dia tidak akan berkurangan. Seperti mana saya sebut, kita kena developkan, kita kena kembangkan amalan wakaf. Bahkan ianya ada perkembangan wakaf, ya. Subhanallah, ya, saya pernah belajar di Azhar Mesir, dikatakan bahawa tanah wakaf Azhar itu hampir memenuhi Kahirah. Ya, memenuhi Kahirah, bandar Kahirah itu. Nak cerita tuan-tuan bahawa itu dia institusi wakaf. Kehebatan dia. Dia mampu untuk diperkembangkan. Jadi sehari ini alhamdulillah kita membicarakan satu benda yang besar, ya, tetapi tuan-tuan dia juga ialah hikmah yang begitu besar. Jadi bukan sahaja memindahkan milik peribadi, bahkan dia memberi ketahanan kepada harta tersebut. Ya, dia sebab itu wakaf Masjidil Haram, subhanallah, 1000 tahun tuan-tuan. Wakaf daripada Masjid Nabawi, subhanallah, 1000 tahun. Wakaf daripada Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Yang kita mana dia beribu tahun, tuan-tuan. Dan juga begitu juga wakaf di universiti, iaitu di Azhar sendiri, tuan-tuan, ya. Ribuan tahun. Ketahanan pemilikan itu begitu hebat. Sebab apa? Sebab wakaf itu dia menahan harta. Kalau harta peribadi dijual, digunakan, tetapi harta wakaf dipertahankan, ya, dan diperkembangkan. Macam Datuk sebut tadi, growth, ya, mana diperkembangkan. Bahkan adanya pemajuan, adanya kebajikan-kebajikan yang dilakukan, ya. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut tadi, kalau harta peribadi kita, ya, sampai 3 generasi, tetapi harta wakaf dia boleh pergi 1000 tahun, tuan-tuan. Dia boleh dipertahankan ribuan tahun. Yang ini yang dikatakan al-habsu al-aslu, ya, nama itu, al-habsul aslu wa subul thamarah, ya, iaitu kita menahankan yang asal dan kita mengambil manfaatnya. Jadi subhanallah, ya. Jadi hikmah wakaf ni begitu hebat, tuan-tuan. Itu itu. Okey, Ustaz. Sekarang ni bila kita orang dah sedar kepentingan wakaf, macam mana Ustaz, apa ganjaran-ganjaran, tawaran-tawaran Allah kepada mereka yang mewakafkan apa yang mereka ada dengan kepentingan umat lebih daripada kepentingan peribadi, kepentingan komuniti lebih daripada kepentingan peribadi, kepentingan umum lebih daripada kepentingan peribadi dan sebagainya. Apa yang disebutkan dengan fadilat, Ustaz? Orang yang mewakafkan hartanya, sama ada harta mudah alih ataupun harta yang tidak boleh alih dan sebagainya. Sila, Ustaz. Al-Quran menceritakan, saya semalam terbaca Al-Quran, ya, kita tuan boleh rujuk daripada surah Al-Baqarah, ya, ayat 262. Allah mengumpamakan kelebihan orang yang berwakaf, ya. Dan wakaf ini termasuk infak. Kan kita baca surah awal surah Al-Baqarah tu, alladzina yunfiquna amwalahum fi alladzina, orang-orang yang menginfakkan harta dia. Ini termasuk, tuan. Ya, sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah menceritakan mathalul ladzina yunfiqun fi sabilillah
orang yang perumpamaan orang yang berinfak jalan Allah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti mana dia menanam sebiji benih, daripada sebiji benih tumbuh pula 7 batai tangkai. Yang setiap tangkai itu akan berbuah pula fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu akan berbuah pula 100 biji. 100 kali dengan 7. RM1 yang kita bagi ni Allah akan gantikan dengan 700 ringgit. Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan pada mereka yang kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah sangat luas dan juga sangat mengetahui, ya. Nak cerita tuan-tuan bahawa sebenarnya amalan wakaf ini amalan barakah, amalan keberkatan. Sebab itu Al-Quran menceritakan, kalau kita semak daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, ya. Sebelum itu Allah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah nak umpamakan bahawa barakahnya, keberkatannya amalan wakaf ini. Allah menceritakan ketika Nabi Ibrahim tanya Tuhan, ya, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, macam manakah aku nak menghidupkan yang mati. Ya, Allah tanya pula, qala awalam tu'min, kenapa wahai Ibrahim kau tak yakinkah dengan, tak beriman dengan Allah kan? Qalu bala walakin liyatma'inna qalbi, aku beriman tapi aku nak yakinkan lagi bahawa keimanan aku ini. Kemudian Allah ambilkan umpama, ya, bagaimana dia suruh Nabi Ibrahim cincang burung itu dan diletakkan pada setiap penjuru. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak ceritanya bahawa Allah mampu untuk menghidupkan yang mati. Allah mampu untuk menghidupkan walaupun dah dicincang. Allah akan mampu untuk nak menghidupkan. Begitu juga amalan wakaf ini. Ya, kita telah menghilangkan milik kepribadian bagi kepada milik umum, dan Allah mampu untuk mengembangkan harta tersebut. Ini nama dia barakah, keberkatan. Ya tuan-tuan. Jadi sebab itu hari ini bila kita nak bukakan, ya, bahawa wakaf ini, ya, tidak terhenti pada tanah kubur saja, tidak berhenti pada masjid saja. Bahkan hari ini kita nak kembangkan dengan nak membuat institusi pendidikan, tuan-tuan. Jadi sebenarnya wakaf hari ini cuba diperkembangkan. Dan tabiat itulah, sebab dia wakaf ni dia umur ijtihadi, benda yang ijtihad, ya. Jadi makna dia di sinilah keberkatan. Allah berinya keberkatan. Hari ini dah mula orang nak wakaf saham, wakaf syarikat, ya. Jadi insya-Allah kepada mereka yang ada syarikat, untuk boleh mungkin nak bagi 5% ke 10% kepada anjung usul khatimah. Subhanallah. Bahkan Allah beri keberkatan. Tuan-tuan jangan risau tentang bisnes, tuan-tuan. Insya-Allah Allah akan beri keberkatan, barakah. Sebab wakaf ini adalah suatu benda yang keberkatan. Jadi tuan-tuan, dan lepas itulah ayat yang bawah tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatu bil manni wal adza, ya. Kemudian Allah ceritakan ya pada keberkatannya wakaf ini, ya. Kadang-kadang kita tak perlu fikir sangat, ya. Dalam ayat yang Allah sebut, ya, bagaimana nak ditanam tanaman di bukit itu akan subur walaupun mari air hujan sikit pun tak apa, embun ada. Nak ceritanya bahawa itu dia wakaf, ya. Barakahnya Allah kembangkan keberkatannya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita hari ini kita nak dapat keberkatan. Apa makna barakah? An-numu. Barakah itu adalah kesuburan. Ya. Saya selalu umpamakan, tuan-tuan, ya, kita ada harta, harta perlunya kita mewakafkan untuk suburkan harta kita. Dia bukan kita bagi itu kita kurang, tak. Allah akan bagi kesuburan itu. Allah akan bagi keberkatan. Ya, saya kalau umpamakan, tuan-tuan, kalau buah cempedak, ni musim cempedak tu, ya. Buah cempedak, tuan-tuan, sampai 12 tangkai, 12 biji. Kita buat apa, tuan-tuan? Orang akan potong, orang akan buang, tinggal 5 biji saja ataupun 2-3 biji saja satu tangkai. Sebab apa? Sebab nak numu. Dan numu ni makna barakah. Nak besarkan buah tersebut. Itulah umpama keberkatan. Jadi kita kalau nakkan keberkatan, tuan-tuan, ya, ambillah sebagai, ya. Jangan ambil sikit, kalau sikit dapat sikit, ya. Ambillah sebahagian harta kita wakafkan. Sebab itu dalam kitab mengatakan, tuan-tuan, bahawa tidak ada seorang sahabat Nabi, tidak ada seorang sahabat Nabi yang ada harta tidak mewakafkan hartanya. Allah. Jadi mana amalan ini sangat besar, sangat mulia, sehingga dia mampu untuk
para sahabat yang kenal faham Al-Quran, mereka tidak meninggalkan amalan wakaf ini. Jadi mari sama-sama kita berusaha. Di antara beberapa kelebihan wakaf, ya, satu diterima saya ulang balik tuan-tuan, 700 pahalanya Allah gandakan dengan 700. Yang kedua, keberkatan, barakah. Ya, yang ketiga, inilah amalan, ya, para sahabat dan amalan turun temurun, ya, umat Islam. Ya, kita tengok subhanallah, kalau di Turki itu, ya, macam-macam wakaf orang buat. Ya, jadi itu tuan-tuan, kita hari ini kita nak memudayakan. Kita nak memudayakan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada nerakanya sebab wakaf yang kita buat ini. Allah. Ustaz, kadang-kadang bila kita sebut tentang wakaf ni, dalam kepala kita, ini untuk orang kaya, ini untuk orang ada harta, ini untuk ada orang ada tanah, ini untuk orang ada bangunan, ini untuk ada orang emas berbongkal-bongkal, gitu. Tetapi Ustaz, kalau kita katakanlah pergi satu surau, pergi satu masjid, nampaknya kepala paip tu dah tak boleh pakai, dah melentuk, boleh pusing kanan boleh, pusing kiri boleh, dan air tiris daripada itu. Kita pergi hardware, kita beli kepala paip, kita gantikan, tak bagi tahu orang pun, kita gantikan. Selagi air itu menitis keluar, ambil wuduk ke, mandi ke dan sebagainya, bayangkan pahala yang mengalir. Maknanya Ustaz, katakanlah di masjid, orang nak pakai, nak suci selepas ambil wuduk dan sebagainya, tak ada slipper. Kita pergi kedai, belikan slipper, RM3.20. Letak dekat situ. Adakah ini juga boleh masuk dalam mana bentuk-bentuk wakaf untuk orang biasa, Ustaz? Orang yang menuntut, untuk yang biasa, apa benda yang boleh diwakafkan? Sehingga macam saya sebutkan tadi, benda-benda yang kecil-kecil, benda-benda kecil. Pergi surau misalnya, tak ada tong sampah. Tengok sampah bersepah-sepah. Kita belikan tong sampah. Tong sampah kalau beli dekat apa ni, DIY, Ustaz, dalam RM2.50 boleh dapat satu tong sampah yang elok. Masukkan sampah kat situ. Jadi macam ni, adakah itu juga merupakan wakaf, Ustaz? Jadi di sana ulama telah berbeza pandangan. Jadi berbeza pandangan ulama ni bagus. Ya, kerana kita dapat istihad baru, ya. Walaupun asalnya, ya, wakaf ni adalah untuk iqar, untuk bangunan, untuk tanah, ya. Untuk benda-benda besar, ya. Tetapi tuan-tuan, ya, sebahagian ulama juga dalam mazhab Hanafi mengatakan boleh untuk kita melakukan wakaf harta mudah alih. Termasuk tadi lah, paip, termasuk apa nama tadi, selipar, kita boleh mewakaf. Kita nak wakaf kereta kita, iaitu kita boleh mewakafkan barang apa nama harta yang mudah alih. Ini kelebihan wakaf. Dan yang memudahkan lagi, tuan-tuan. Dan saya berminat, ya, macam mana Datuk sebut baru ni, bagaimanakah kita di Anjung Husnul Khatimah, kita buka kepada mereka yang nak buat wakaf sikit-sikit, ya. Mana kata RM5, RM50 lah, RM50, RM20, ya, setiap bulan. Tuan-tuan, dia setiap bulan. Ya, jadi mana benda ini telah pun dibolehkan, iaitu nama dia wakaf tunai. Ya, sebab daripada wakaf tunai itu kita nak buat Anjung Husnul Khatimah. Ya, walaupun ini nak memudahkan tuan-tuan, ya, tak payah nak pergi DIY lah. Cuma transfer akaun masuk. Kan? Jadi kita dah dapat pahala yang begitu hebat. Ya. Jadi tuan-tuan, jadi mana dia kita boleh buat secara bulanan, secara tetap. Ya, RM5, RM10, ya. Jadi makna kita dah melakukan wakaf secara sikit-sikit. Jadi ini dia ijtihad ulama yang membolehkan wakaf itu berkembang. Ya, jadi kita tidak terhad kepada tanah, tidak terhad kepada bangunan. Bahkan kita boleh buat secara sikit demi sikit. Ya, kita boleh buat pemotongan RM50, RM30, RM20, tuan-tuan. RM30 nak beli apa, tuan-tuan? Kena pergi ke NSK, nak pergi ke, tak boleh beli apa, tuan-tuan, ya. Jadi tapi kita dapat membeli saham yang begitu hebat, iaitu nama dia wakaf, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, ya, jadi kita nak mempermudahkan, ya, semua orang untuk boleh buat wakaf. Sebab fadilat dia, kelebihan wakaf ini sangat besar. Sangat hebat, tuan-tuan, ya. Dan dia menjana kekayaan. Ya. Datuk kata tadi, ya, setengah orang kata wakaf ni untuk orang kaya aja, untuk orang yang duit berkepul je. Tidak, tuan-tuan. Ya, bahkan wakaf ini adalah untuk semua orang. Semua orang berhak. Si miskin boleh, si kaya boleh, si tua boleh, orang muda pun boleh.
Ya, jadi itu dia. Jadi dia nak memberi, nak memanfaatkan harta dia kepada wakaf. Dan jangan lupa bahawa wakaf ini ianya memberi keberkatan, ya, berkat pada hidup kita, berkat pada anak keluarga kita, berkat. Jadi kadang-kadang isu keberkatan ni bukan orang tak fikir sangat. Ya, orang tak pernah fikir, tak ada dalam kamus. Sebab dalam kamus ekonomi baru ni tak ada keberkatan. Jadi kita kena bawa keberkatan ini dalam keluarga kita. Allah. Kita kena bawa keberkatan ini dalam kehidupan kita. InsyaAllah Allah akan bantu kita, tuan-tuan. Itu dia, tuan-tuan. Jadi saya menekankan di situ, tuan-tuan, ya. Jadi wakaf ini perlu diperkukuhkan, perlu diperhebatkan. InsyaAllah dia akan memberi kemajuan kepada kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Allah. Ustaz, kita macam mana Ustaz tadi macam kami para penonton dan mata sekalian, kami di Kom Anjung Husnul Khatimah di Yayasan Sabaha ni bersama dengan teman-teman dan sebagainya membantu kami, tuan-tuan dan puan, nak membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Okey, wakafnya tuan-tuan, wakafnya dalam berbagai bentuk, tuan-tuan, berbagai bentuk. Sama ada wakaf tunai, kita panggil, kita ada sijil wakaf tunai. RM10, RM50 dan RM100. Tuan-tuan dan puan, yang tak boleh RM50, RM10. Kalau RM10 tu tuan-tuan tak boleh juga, ambil adik-beradik dalam 5-6 orang, seorang RM2, 5 orang jadi RM10. InsyaAllah. Kumpulkan, niatkan, itulah dia wakaf kita. Wakaf kecil-kecil kita, insyaAllah. Untuk belikan satu sijil RM10 itu. Nombor 2, Ustaz, kita punya wakaf ni, saudara, ialah wakaf terus kena pembinaan bahan-bahan. Katakanlah nanti, tuan-tuan, yang boleh beli bumbung, yang boleh beli atap, yang boleh beli simen. Kita tidaklah beli runcit-runcit macam itu. Bukan runcit-runcit. Jadi kalau kita kumpulkan apa yang tuan-tuan ada, misalnya kumpul, yang terutamanya dalam boleh, katakanlah simen diperlukan, tuan-tuan nak bagi kata 50 kampit. Satu kampit simen katakan RM13. 13 kali 50, kalikan saja. Jadi tuan-tuan boleh beli, kita belikan simen, niatnya simen, tetapi kita cash. Tak payahlah tuan-tuan hantar simen dekat situ dan sebagainya, nak dijaga, nak diurus, tak payah. Kami urus. Hanya masukkan saja berapa nilai simen itu dalam akaun. InsyaAllah dalam akaun Yayasan Sabaha itu kita dapat. Yang ketiga, boleh diwakafkan. Kita ada 8 blok, tuan-tuan. Bangunan tu nanti ada 8 blok. Blok pentadbirannya, blok pusat Islamnya, blok syarahannya, blok tempat masaknya, blok tempat tempat rehatnya, blok tempat kita bersenamnya, berbagai-bagai lagi blok-blok. Blok penginapannya ada blok. Jadi kepada mereka yang ingin mewakafkan untuk blok ini saya wakaf. Blok ini nilainya 1.2 juta, saya wakaf. Ustaz, saya nak bagi tahu, ada teman-teman kita orang korporat, Ustaz, tahun lepas dia bagi 100,000. Tahun ini dia dah buat announcement dengan kawan-kawan dia bahawa dia nak sorang Ustaz, dia nak bagi setengah juta, Ustaz, RM500,000. Itu pun wakaf, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau misalnya semua orang Islam ada fikir begitu, bahawa siapa pun boleh mewakafkan. Ambil yang kita nak buat kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu batu bata, tuan-tuan, katakanlah 65 sen satu batu bata. Itu yang mampu. Tuan-tuan dapatkan atau bagi duit 65 sen, belikan satu batu bata untuk dibuat. Katakanlah untuk sebagai daripada pusat Islam. Itu pun sudah merupakan satu wakaf yang apa. Tidak semestinya wakaf nilainya besar, nilainya tinggi. Sebab semuanya atas nama keikhlasan. Niat kita, niat dan keikhlasan. Dan Ustaz, yang Ustaz sebutkan tadi, inilah kita nak melahirkan keberkatan dalam hidup. Tuan-tuan, kita selalu sebut tak cukup duit. Dapat gaji 27 hari bulan, Ustaz, dalam 7-8 hari bulan berikutnya, dah tak ada duit. Menong, suami isteri menong. Tapi kalau ada keberkatan, Ustaz, kalau namanya ada keberkatan tu tadi dah tuan-tuan, macam mana satu biji benih, tuan-tuan, 7 tangkai. Satu tangkai itu, tuan-tuan, 100 lagi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Masya-Allah, tuan-tuan. Macam Ustaz baca tadi, Ustaz dah terangkan ayat tu, tuan-tuan. Jadi para penonton Ustaz, Aman Palestin ada tak konsep wakaf ni, Ustaz? Aman Palestin untuk orang nak bagi sesuatu kepada Aman Palestin. Sila, Ustaz. Jadi alhamdulillah, tertarik kepada Ustaz. Jadi mana saya nak cerita tentang subhanallah, kebetulan dulu ni saya kerja dengan Kumpulan Wakaf An-Nur di Johor. Jadi adalah sikit-sikit seminar yang kita di asah tentang
wakaf, ya. Dan saya tengok sendiri, ya, subhanallah, dalam kehebatan yang dibuat oleh Tan Sri Ali Hashim ni, di antaranya ialah dia nak bersungguh dalam memperkasakan amal wakaf, ya. Sebab itu di Aman Palestin sendiri pun kita dah mulakan, ya, dengan membina, subhanallah, seperti mana tu membina sebuah masjid yang terbesar di Gaza yang bernama Masjid Imam Asy-Syafi'i yang memakan belanja lebih kurang dalam 3 atau 4 juta USD, ya. Subhanallah, ya. Dan berjaya kita buat. Kita berjaya buat, tuan-tuan. Ya, kita dah membina Mahat Tahfiz Al-Quran Malaysia di Gaza. Ya, dah berjaya buat, tuan-tuan. Dan ada beberapa projek wakaf yang lain. Ya, sekarang ni kita nak membina hospital psikiatrik, ya, Aman Palestin di Gaza, tuan-tuan, ya, sebab mereka kena bom, kena apa. Jadi kita bina hospital ni. Ini juga hospital wakaf yang kita nak binakan, tuan-tuan. Nak cerita, tuan-tuan, bahawa keberkatan, ya, bukan 1, 3, 4 projek yang telah kita buat, tuan-tuan. Jadi sebab apa? Keberkatan, tuan-tuan, ya. Jadi, tuan-tuan, sebenarnya mari mana semangat ini? Ya, antaranya ialah Rasulullah sebut dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam", bila mati anak Adam, inqata amaluhu, amalan kita dah terputus. Illa thalath, kecuali 3 perkara. Ya, antaranya sadaqatun jariyah. Ya, kata para ulama, sadaqatun jariyah ni apa dia? Iaitu amalan wakaf. Jadi, apa yang akan tolong kita ketika mana kita dah mati, tuan-tuan? Amalan wakaf. Ya. Dan amalan wakaf, ya. Dan kita hari ni, tuan-tuan, kita ada mak ayah. Kita sayangkan mak ayah kita. Hari raya menangis, ya. Pergi ziarah kubur menangis, ya. Sayang kepada mak ayah kita, tuan-tuan. Apa yang kita buat, tuan-tuan? Apa yang kita buat? Sayang saja tak jadi, ya. Tetapi ambillah sebagian harta kita untuk kita wakafkan untuk mereka yang berada di sana, tuan-tuan. Kita nakkan bahawa kita nak menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh ni, tuan-tuan, ni kita nak bagi kita anak kita jadi anak soleh. Tak jadi, tuan-tuan. Kita kena mula diri kita dulu dengan anak soleh. Apa kita telah buat pada mak ayah kita yang dalam kubur? Bagaimana kita nak selamatkan mereka dalam kubur, tuan-tuan? Ya. Kita kena mula dulu. Jangan harap anak kita nak buat kat kita kalau kita tak mula dulu. Kita kena mula dulu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, semua orang sayang pada mak ayah dia. Jadi, ambillah harta, amal ibadat harta kita untuk kita wakafkan. Ini. Dan sesungguhnya kita bagi, tuan-tuan, ya, kalau kita bagi 1,500, tuan-tuan, ya, dia tidak akan memiskinkan kita. Dia tidak akan memiskinkan kita. Ma naqasa min sadaqah. Tidak akan berkuranglah orang yang bersedekah. Ya. Yakinlah bahawa tidak ada pernah orang berwakaf dia jadi miskin, tuan, tidak ada. Ya, jangan, ya. Bahkan Allah suburkan harta dia. Tadi Datuk sebut dia pernah bagi 500,000 dah. Sekarang nak bagi lagi. Pasal apa dia nak bagi lagi, tuan-tuan? Sebab dia rasa bahawa keberkatan dalam harta dia. Jadi, tuan-tuan, kalau nak bagi banyak-banyak pun bagus juga. Jangan bagi sikit-sikit. Ya, jadi saya cadangkan, tuan-tuan, ya. Hari ni, minggu ni ada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni, tuan-tuan, ya, kita wakaflah 1 lot untuk husnul khatimah. RM500 dia, tak mahal. Ya, tak mampu, kongsi. Kongsi, seorang RM50, seorang RM50. 10 orang boleh dah bagi kepada Datuk Hassan RM500. InsyaAllah, ya. Jadi, tuan-tuan, jadi mana kita mulakan dengan sikit-sikit. Kita mula dengan kecil. InsyaAllah kita akan berjaya. Dan, tuan-tuan, saya nak sebut juga, tuan-tuan, di sini bahawa amalan wakaf, tuan-tuan, dia adalah merupakan amalan yang sangat mulia dan bukanlah amalan kita yang buat, bahkan dia adalah turun-temurun dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in. Zaman Sayyidina Umar, ya, kita lihat bagaimana dia telah mewakafkan RNR. Dulu ke padang pasir, orang nak jalan, tak ada tempat berteduh, dia buat RNR, diwakafkan. Ya, rumah tumpangan. Subhanallah, ya. Jadi mana dia perhebatkan wakaf. Bila amalan ini diperhebatkan, dianya menjadi kemuliaan kepada umat Islam. Dan kita nakkan umat Islam kembali, ya, kembali kepada kejayaannya, kembali kepada kegemilangannya, seperti mana di zaman kerajaan Umar, zaman Abbasiyah, ya, zaman Uthmaniyah. Ni amalan wakaf yang begitu hebat, tuan-tuan, ya. Di Baghdad, di Damsyik, ya, begitu hebat. Jadi kita nak memulakan,
ya, kita nak memuluhkan. Ya, ambillah sebagian harta kita untuk kita baginya kepada institusi pengajian. Yang mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita. Dan orang tua kita dulu dah mula dah amal wakaf ni. Ya, dengan pusat pengajian, dengan masjid, ya. Saya sebut tadi tuan-tuan, Masjidil Haram tu wakaf tu, harta wakaf tu. Kita pergi Masjidil Haram tu, sebelah tu ya ada bangunan hotel. Ya, hotel Sofwa. Ditulis situ adalah dia apa nama harta wakaf. Harta wakaf tuan-tuan. Dah dibuat hotel tuan-tuan. Subhanallah. Kekayaan dia balik pada siapa tuan-tuan? Balik pada umat Islam. Balik kepada Masjidil Haram. Masjidil Haram tu untuk siapa? Untuk kita yang pergi. Tuan-tuan pergi tengok dengan lampunya, dengan apa nama, itu semua adalah harta wakaf. Subhanallah. Ya. Begitu juga di Universiti Azhar. Ya. Azhar ni bukan sebuah universiti je tuan-tuan. Di Qahirah ada, di Mansurah ada, di Tanta ada, di Dimyat ada. Mana tuan-tuan kehebatan. Ya. Dan Azhar itu bukan universiti saja tuan-tuan. Dia bermula daripada tadika, bermula daripada sekolah menengah, ya, kemudian sekolah daripada sekolah rendah kemudian sekolah menengah, ya, baru universiti tuan-tuan. Subhanallah. Ya, jadi makna dia tidak terhad. Bahkan dia akan berkembang. Ini dikatakan barakah tuan-tuan. Dan insya-Allah kita mari dah sama-sama kita ambil keberkatan. Sebenarnya kita yang nak tuan-tuan, bukan Datuk Hassan nak duit kita. Kita yang nak, ya. Jadi kita nak biar Allah berinya keberkatan. Jadi berlumbalah. Okay, berlumba-lumbalah kita tuan-tuan untuk kita nak nak mengembangkan amalan wakaf ini, dan mudah-mudahan ianya menjadi konsep yang sangat terbaik untuk kita laksanakan insya-Allah. Ustaz, yang akhir Ustaz, saya nak minta ulang sikit Ustaz. Kalau kita tengok ini pengalaman saya lah Ustaz, masa bergiat dulu dan sebagainya, dan sekarang pun pengalaman melihat ada kawasan Ustaz, kawasan tu kawasan mampu, ya. Nak membangunkan surau, harga surau tu katakanlah 1.2 juta. Masyarakat mampu Ustaz, masyarakat mampu. Tapi dah 6 tahun tak dibangunkan lagi Ustaz. 6 tahun. Sebab yang terkumpul baru 300,000, baru 400,000. Bayangkan, orang kelilingnya mampu Ustaz, mampu. Kemampuan tu kita tengok orang middle class dan sebagainya. Tapi 6 tahun surau tak dapat dibina 1.2 juta Ustaz. Pasal ya semua ada mewah. Kereta mewah kita tengok, kehidupan mewah kita tengok, motosikal besar ada, motosikal kecil ada. Tetapi Ustaz, kita tak manage harta kita mengikut yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah Ustaz. Kita tak manage harta, kita manage harta ikut semangat kapitalisme. Kapitalis. Rugi aku menderma. Pasal apa aku nak menderma? Titik peluh aku, 3 lalu untuk aku tak tidur siang malam nak membangun harta aku, pasal apa aku nak bagi pada orang lain? Ini pemikiran tu. Ini pemikiran kapitalis. Okey. Nombor 2 Ustaz, kalau kita tengok, ya, banyak sebenarnya dalam masyarakat kita ni Ustaz, ya. Sebenarnya kalau wakaf ni tuan-tuan, wakaf ni dikatakan sebagai sumber ketiga ekonomi. Bahkan boleh jadi sumber pertama. Kita je namakan sumber ketiga Ustaz. Sebenarnya sumber pertama. Yang lain tu Ustaz, teks dan sebagainya itu sumber kedua Ustaz, ya. Sama ada personal tax, sama ada tuan-tuan commercial tax, sama ada business tax dan sebagainya. Itu yang kedua Ustaz. Wakaf ni semua orang. Jadi sebab itu kita haraplah Ustaz, kita harap. Nampaknya perkembangan akhir-akhir ini dengan tuan-tuan Miss ambil lah tentang klinik An-Nur Ustaz, ya. Ustaz tahu klinik An-Nur, ya. Tan Sri dulu Allah. Sekarang kat Sungai Buloh ada. Dan klinik An-Nur ni saya tengok kebanyakan bertapak di kawasan masjid. Masya Allah Ustaz. Orang pergi masjid, luka kaki, sementara nak pergi masjid, pergi singgah sekejap. Doktor ada. Sekarang-sekarang klinik ada doktor pakar Ustaz. Doktor pakar datang. Ketika-ketikanya ada doktor pakar datang. Inilah visi daripada Tan Sri Ali Hashim. Visi daripada almarhum Tan Sri Ali Hashim. Dan saya rasa tuan-tuan, inilah pahala yang mengalir kepada kuburnya. Sampai hari kiamat nanti, selepas kita berada di akhirat nanti Ustaz. Macam mana Ustaz? Jadi Alhamdulillah, ya. Saya pernah ada pengalaman lah, ya, ketika mana jadi imam di Masjid Jamek Pasir Gudang. Dan dalam masjid itu bukan klinik, ada hospital wakaf. Allah. Ada hospital wakaf. Jadi tuan-tuan yang pelik tuan-tuan, ya, kita tak ada orang Islam datang masjid. Yang ni orang bukan Islam pun datang masjid. Sebab nak pergi ke masjid, ke klinik wakaf tu dia kena melalui masjid, ya. Nak bagi pusat dialisis tu kena melalui masjid. Allah. Itu hikmah dia. Hikmah dia bila kita memperkasakan amalan wakaf, ya.
Saya tengok juga di Turki, ya, subhanallah, ya. Di Turki masjid, ya, situ ada hospital, situ ada apa nama, ada kedai-kedai, subhanallah. Jadi disediakan kedai-kedai, disewa, kemudian dia bagi peluang pada orang Islam. Sebab kita tak perlu buat marketing terketuk, tuan, Dato', ya. Tak perlu nak buat marketing terketuk. Ya, setiap 5 waktu tu ada orang datang masjid. Kan? Jadi kalau siapa yang nak berniaga, cepat berniaga di masjid. Jangan dalam masjid, dalam tempat sembahyang, di luar tu, ya. Jadi perlu, ya, untuk kita memikirkan, ya, bagaimana nak mengaktifkan, ya, biar, ya, fungsi masyarakat itu dapat diperkemaskan, ya, seperti mana saya tengok di Masjid Sultan Sulaimaniyah tu, ya, situ ada pusat pengajian, situ ada pusat kedai, dan situ ada sauna di tempat orang mandi, ya, ada di situ. Jadi makna dia memperluaskan konsep wakaf di apa nama. Begitu juga insya-Allah di Anjung Husnul Khatimah pun kita akan kembangkan tu, ya. Bukan sahaja untuk pusat pengajian, tetapi situ ada pusat apa nama, kedai dan seumpamanya. Terutama dalam lockdown ni, sepatutnya si wakaf kena peka, ya. Orang bawa Grab, bawa apa kan. Jadi kita kena fikirkan sesuatu untuk diwakafkan untuk mereka ni biar berkembang. Ya, untuk sampaikan apa nama, Grab tu kepada orang umum. Jadi perlunya untuk kita nak apa nama, nak mengemaskan untuk ni. Jadi saya, pengalaman saya di Aman Palestin juga, ya. Alhamdulillah kita ada sebuah rumah, ya. Dia bagi pada Aman Palestin, tapi dia tak bagi terus, ya. Jadi ini juga disebut sebagai kadang-kadang wakaf kerana kita nak selama-lamanya. Tidak ada pandangan ulama mengatakan boleh diwakafkan dalam waktu tertentu, ya. Waktu tertentu dalam 2 tahun, 3 tahun, ya. Dia wakafkan, dia bagi rumah tu pada Aman Palestin dan kita sewakan. Duit sewa tu kita masuk dalam tabung wakaf. Allah. Jadi saya minta tuan-tuan yang ada rumah sewa banyak-banyak, ya, boleh bagi, ya. Duit sewa tu kita masuk pada tabung Anjung Husnul Khatimah. Insya-Allah tuan-tuan, jangan risau masalah rezeki, tuan. Sebab tu dalam ayat apa nama, ayat yang 700 tangkai tu, ya, di akhir Allah kata apa? Wallahu wasi'un alim. Allah tu Maha luas rezeki yang dia bagi. Ya, jangan kita risau. Luasnya rezeki Tuhan. Ya, sebab itu kita kena berusaha, ya, untuk mendapat keberkatan daripada institusi wakaf ni. Dan saya alhamdulillah sempat pergi ke Masjid Al-Aqsa tu, ya. Masjid Al-Aqsa ni subhanallah, ya. Ya, juga masjid yang diinstitusikan sebagai tempat wakaf. Situ ada pusat pengajian. Ya, di belakang Masjid Al-Aqsa tu ada sekolah-sekolah, ya, iaitu yang dipunyai oleh umat Islam. Jadi tuan-tuan, jadi makna dia kita perlu untuk kita kembalikan kita di sini di Malaysia ni, yang untuk kita perkasakan institusi wakaf. Insya-Allah Allah akan bantu kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz, kita sekarang ni hari ini 1 Safar, tuan-tuan. Tahun baru 1443 Hijriah. Tuan-tuan, marilah tuan-tuan. Boleh tak kita jadikan tahun ini, tuan-tuan, tahun 1443 ini tahun wakaf. Untuk kita, untuk diri kita. Aku nak jadikan 1443 ini, selama ni aku tak buat, aku nak mati dah ni, aku nak mewakafkan harta aku. Harta macam tadi, tuan-tuan, beli slipper, beli tong sampah, beli kepala paip, tuan-tuan, itu yang kecil-kecil. Tapi kepada mereka yang mampu, tuan-tuan dan puan, emas berbongkal sampai emas tak dapat, siku pun dah tak boleh nak bengkokkan, emas punya banyak, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan bawa tuan-tuan mati, tuan-tuan tinggalkan emas tu kepada anak-anak, habis. Terutama anak yang tak jaga salat, anak yang tuan-tuan yang berpoya-poya pagi, petang, siang dan malam. Tuan-tuan jangan tinggalkan benda-benda itu. Wakafkan kepada umat. Jangan tuan-tuan beri kepada anak-anak kita. Anak kita tidak akan manage hati-hati itu. Dan hati-hati itu menyebabkan tuan-tuan kekal di api neraka nanti, tuan-tuan. Itu dia masalah besarnya. Nombor 2. Saudara-saudara, hari ini, 1 Safar hari ini. Boleh tak hari ini, sebagai natijah daripada kita mendengar penerangan daripada Ustaz Muhammad Akib ni, tuan-tuan bagi ni, RM1 lah, RM10 lah. Apa dia, tuan-tuan nampak? Kita punya sijil wakaf. More. Sijil wakaf tunai. RM10, RM50, RM100. Ambil satu, tuan-tuan, ambil satu. Yang berupaya RM10, RM10. Yang berupaya RM50, RM50. Yang berupaya RM100, RM100. Tuan-tuan nampak, sijil itu sendiri merupakan, tuan-tuan, sijil itu sendiri
merupakan resit kepada wakaf. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau bentuknya bilangannya besar, tuan-tuan boleh dapat lagi Ustaz. Boleh dapat potongan daripada lembaga hasil dalam negeri Ustaz. Itu dia punya apa? Dapat potongan lembaga hasil dalam negeri. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Itu yang barakah tu. Ya. Itu yang barakah tu. Betul-betul tak barakah. Nombor 3, nak cerita barakah dia tuan, nak cerita barakah. Tuan-tuan yakinlah tuan-tuan, yakinlah. Yakin dengan ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz tu. Tanam 1 biji benih, ada 7 tangkai, tiap tangkai ada 100 lagi buah apa, ada 1 lagi dia punya bunga putik buah. Dan 100 tu ada pula pecahan lagi, 100 lagi, 700. Allah tuan-tuan rapat. Tak dapat kira tuan-tuan. Yang itulah tuan-tuan, yang itulah nanti kita dimandikan. Yang dengan itulah kita dikafankan. Dengan itulah kita disembayangkan. Dengan itulah kita dikerandakan. Dengan itulah kita dikebumikan. Dengan itulah kita nak menjawab soalan di kubur nanti. Mar rabbuka wa man nabiyyuka wa imamuka aina qiblatuka. Kita boleh jawab soalan-soalan itu atas nama salah satu daripadanya, memudahkan kita menjawabnya kerana wakaf, kerana sedekah yang kita lakukan, yang kita ceritakan pada pagi ini. Kalau tidak tuan-tuan, kita cerita tapi tak ditindakkan. Sekarang ni 1 Safar, hari ni 1 Safar. Tuan-tuan, wakaf kepada Anjung Husnul Khatimah, wakaf kepada Aman Palestin. Dan disebutkan tadi, Aman Palestin nak buat hospital khas, psychiatric hospital, tuan-tuan dan puan. Aman Palestin nak buat pusat-pusat pengajian, tuan-tuan. Aman Palestin nak dibinakan pusat-pusat tahfiz Al-Quran. Wakafkanlah, tuan-tuan. Wakaf. Kesian, tuan-tuan. Kesian, tuan-tuan dan puan. Atas nama kesian. Kesian, barakah. Barakah ada kesiannya. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Kita kesian kepada makhluk, Allah sangat kasih. Allah sayang kepada kita. Kita sayang kepada insan, Allah sayang kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah 1 Safar. Hari ini 1 Safar, insya-Allah tunjukkan sijil wakaf tunai khusus untuk pembinaan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Non-profit, bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Saya minta maaf, tuan-tuan. Saya wakafkan tanah. Tapak untuk kompleks Anjung Husnul Khatimah tu 3.2 ekar bernilai 2.5 juta ringgit. Tuan-tuan, jadi isteri saya kata jangan sebut-sebut, tapi saya sebut ni billahi taala, bukan kerana saya nak menonjolkan saya berwakaf, tidak. Tapi saya nak kesannya, tuan-tuan, kesannya kepada teman-teman yang menonton, teman-teman yang sudah mendengar. Tuan-tuan, saya dah 2 tahun Ustaz. Saya dah 2 tahun cerita tentang wakaf Anjung Husnul Khatimah ni. Tapi mungkin ada yang belum hantar RM1, belum yang ada bagi RM10, belum yang hantar belum RM1 lagi. Inilah masanya, tuan-tuan, insya-Allah dengan Aman Palestin. Tiap-tiap kali kita bersiaran, tuan-tuan, kita sebut Aman Palestin, Aman Palestin, Aman Palestin. Yang elok ni, tuan-tuan, wakaf ni baik tuan-tuan buat setiap bulan. Potongan pergi kepada bank, wahai bank, potonglah setiap bulan RM30, RM30 atas nama wakaf, atas nama sedekah. Potong RM30 pada 30 hari bulan. Every 30th of every month, your account is only being deducted. RM30. Aman Palestin, Anjung Husnul Khatimah. Aman Palestin, Anjung Husnul Khatimah. Inilah tuan-tuan yang kita dah. Jadi tak perlu fikir. Tuan-tuan. Tiap-tiap bulan automatik masuk dalam akaun Yayasan Sabah, masuk dalam akaun Aman Palestin dan sebagainya. Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harap kita dapat bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, saya nak memaklumkan sebentar lagi, tuan-tuan, pukul 9. Pukul 9, tuan-tuan pergi TikTok pula. Saya akan bertemu dengan tuan-tuan dalam TikTok. Saya buka akaun, tuan-tuan, diminta oleh teman-teman akaun TikTok. Rupanya, tuan-tuan, Ustaz dalam TikTok ni syarat dengan program-program agama. Syarat, tuan-tuan. Tuan-tuan namakan saja selebriti-selebriti agama yang ada kat Malaysia ni. Semua ada akaun TikTok, tuan-tuan. Masya Allah. Mereka dah lama daripada saya. Saya baru sebulan, tuan-tuan. Exactly hari ni, sebulan 1 hari saya dalam TikTok. Sebulan 1 hari. Saya nak gamit remaja terutamanya. Nak gamit manusia-manusia macam saya, macam tuan-tuan ni. Mari kepada Allah. Mari dekati Allah. Mari dekati agama. Mari junjung agama. Mari kita persadakan agama. Mari kita junjung agama. Mari kita letakkan agama kemercunya. Itu tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan, saya masuk dalam TikTok. Saya dapat sokongan daripada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah pukul 9. Pukul 9 saya cerita apa tuan-tuan? Tajuk dia, Mahkota Cinta. Mahkota Cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta mak, cinta ayah, cinta berjihad. Allah, tuan-tuan. Cinta kepada institusi, cinta Aman Palestin, cinta Anjung Husnul Khatimah. Masya Allah. Kemudian yang nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan dalam pukul itu pukul 9. Dalam pukul 9 ni sampai pukul 10 ni,
tuan-tuan kita uploadkan. Kita downloadkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah video. Pukul 9 ni live, pukul 9 live, pukul 5.30 live. Satu hari 2 kali live, 2 kali video. Pukul 9 live, komplek apa tajuk dia Mahkota Cinta. Kemudian tu dalam pukul 9, pukul 10 nanti, tuan-tuan dalam masa itu ada kita bagi videonya dalam masa 2 minit, 2 minit setengah. Apa nama videonya? Bersiri. Tajuknya Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan kenit pahala melangit. Amalan sikit. Beli satu slipper, letak di surau, letak di masjid. Macam mana pahalanya? Melangit pahalanya tuan-tuan dan puan. Walaupun dengan satu slipper saja. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah pukul 5.30 live. Macam pukul 9 ni 5.30 live. Apa saya cerita? Saya cerita live ni tajuknya ialah ketagihan gadget. Ketagihan gadget. Tuan-tuan kena tengok ni. Tuan-tuan kena tengok. Saya bagikan solution macam mana kita dapat menjinakkan anak-anak kita yang terpaku, yang terikat, tuan-tuan, dengan yang terbelenggu dengan gadget ini. Kemudian tu malam tuan-tuan video lagi. Antara pukul 9 sampai pukul 10 kita downloadkan video, tajuk dia beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara menghadapi kesilapan itu. Jadi tuan-tuan dan puan, ini TikTok, tuan-tuan download TikTok, tuan-tuan boleh tengok saya. Satu hari 4 kali tuan-tuan tengok saya tuan-tuan. Pukul 9 pagi, pukul 10 pagi, itu video, pukul 5.30 petang live. Pada malam antara pukul 9 pukul 10 satu video lagi akan ditontonkan. Jadi tuan-tuan yang belum ada akaun TikTok, tuan-tuan downloadlah akaun TikTok untuk kita berjumpa dalam akaun TikTok insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan kita ada hampir semua tuan-tuan. Saya ni pergi kepada semua media sosial ni. Kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada Telegram, kita ada TikTok tuan-tuan. Masya Allah, Masya Allah. Semuanya ada sebab saya nak pergi kepada semua orang seboleh-bolehnya. Nak sedarkan mereka tentang Islam. Marilah kepada Islam. Marilah kepada kecantikan Islam. Marilah kepada kehebatan Islam. Kita mati bersama kita kehebatan Islam. Kehebatan Islam itu tuan-tuan menjadi penanda aras sama ada kita diterima sebagai insan yang dikasihi oleh Allah atau insan yang terus dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan mari kita bersama-sama dengan alam plastiknya, bersama dengan Amjung Suruh Khatimahnya, bersama dengan Yayasan Sabahanya. Kemudian tuan-tuan dan puan insya-Allah ada 2 video yang tuan-tuan kena ada dekat rumah. Satu tuan-tuan video tuan-tuan dapatkan video ni dengan tuan-tuan kita buat video ni berbulan-bulan tuan-tuan sebab kita punya orang teknikal kita kena tengok satu persatu tuan-tuan. Video yang panjang tu diringkaskan. Satu video tuan-tuan dan puan namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Video mengenai webinar, seminar online yang kita buat pada 26 hari bulan 6 yang lalu tuan-tuan dan puan. Saya dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Jadi video ni dia punya tuan-tuan bukan nak bagi kepada saya. RM20 untuk dermakan kepada Komplek Anjung Surah. RM20 tuan-tuan. Orang tak tidur siang, pagi, petang tuan-tuan nak buat video tu. Nak tengok satu persatu tuan-tuan dan puan. Yang kedua tuan-tuan dan puan, video ringkas. Ada 20 series tuan-tuan dan puan, namanya Langkah ke Syurga. Langkah ke Syurga, Langkah ke Syurga. Dapatkan tuan-tuan, dapatkan video ini. Kemudian tuan-tuan buku-buku. Dapatkan buku 3 serangkai. Buku 3 serangkai ni tuan. Buku-buku ini, tuan-tuan dapatkan buku ini, hasil daripadanya masuk sebagai kita punya wakaf, sebagai sedekah dalam tabung Komplek Anjung Suruh Khatimah. Buku 3 serangkai itu, dapatkan buku 3 serangkai itu tuan-tuan. InsyaAllah. Dan saya nak menyebutkan tuan-tuan, kita punya webinar yang ketiga. Webinar 1 sudah berlalu, webinar 2 sudah berlalu, sekarang webinar 3 pada 9 hari bulan 10. 9 hari bulan Oktober, hari Sabtu, pukul 9.30 pagi sampai pukul 1, itu webinar 3. Saya harap tuan-tuan dan puan daftar sekarang. Free, percuma tuan-tuan, percuma. Apa tajuknya? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Yang muda kena daftar, yang tua. Selagi tuan-tuan ada ayah, sama ada hidup atau ayah dah mati, mak bapak dah mati atau hidup, tuan-tuan ikut program ni. Macam mana kita khidmat mak masa dia tua, masa khidmat mak masa sakit, khidmat mak ayah masa dalam sakaratul maut, khidmat ayah dah putus nyawa, khidmat ayah sudah terbujur menjadi jenazah, khidmat ayah yang telah dikuburkan tuan berada di alam barzah. Apa khidmat sebagai seorang anak? Tuan-tuan dapatkan tuan-tuan, insya-Allah dapatkan buku tersebut dan ikutlah seminarnya atau webinarnya pada 9 hari bulan 10 nanti insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kita doakan tuan-tuan. Nampaknya Ustaz dah tak ada batuk. Pagi ni Ustaz, tuan-tuan tak ada. Berdehem pun tidak, batuk pun tidak. Segar dah. Ustaz hilang dekat-dekat 10 kilo tuan-tuan dan puan. Nampak tapi dah hari ni nampak dah ceria. Nampaknya pipi pun dah dalam bahasa
Kuala Lumpur dah mencing namanya. Dia punya pipi itu dah mencing dah, tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Makin handsome nampak Ustaz kita. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, Ustaz akan terus bersama kita setiap minggu, insya-Allah. Mudah-mudahan ini pun juga mempunyai sedekah kita. Sedekah perkataan, sedekah lidah, atau sedekah pemikiran, sedekah research, sedekah kita tengok Google dan sebagainya, tengok buku-buku rujukan untuk kita cerita pagi ni tentang wakaf. Kita cerita wakaf pada pagi ni, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa satu safar. Kita cerita wakaf. Berwakaflah untuk mendapatkan keberkatan dalam hidup. Berwakaflah untuk kita mati, mudah mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berwakaflah supaya tempias wakaf itu aman makmur keluarga kita. Berwakaflah supaya hati kita tertarik kepada beribadah kepada Allah. Berwakaflah supaya kita selepas ini tuan-tuan ringan kaki melangkah ke masjid, ringan kaki melangkah ke surau. Berwakaflah supaya mudah kita duduk dalam majlis ilmu kerana keberkatannya mengalir sampai seluruh dalam kehidupan kita akibat daripada wakaf yang kita lakukan. 1 Safar tahun 1443 Hijrah hari ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis. Ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendapatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.